Okey, baik. So kalau kita tengok dekat sini, so siapa yang pakai handphone sila putar handphone kamu biar dia jadi landscape lah. Okey. So apabila kita menulis sesuatu fungsi, so hari ini kita nak pergi lebih dalam. So apabila kamu menulis sesuatu fungsi, kita akan tengok kadang-kadang ada tempat di mana fungsi itu tak jadi. Kadang-kadang dia ada tempat di mana fungsi itu tak boleh nak kira. So kita boleh tengok, kalau cikgu tengok function yang cikgu tunjuk dekat sini, so sekarang fx sama dengan x bahagi x tolak 1. So kalau kamu nak tengok, siapa yang ada kalkulator, kamu boleh tekan x per buka kurungan x tolak 1. So cikgu dah ajar minggu lepas macam mana nak tekan dalam kalkulator macam ni. Kamu boleh pakai alpha. So boleh sama-sama kira dengan cikgu. So jika kamu buat juga, sebab cikgu nak tunjukkan kamu apa yang berlaku. So x per x tolak 1. Kalkulator canggih tak perlu kurungan. Kalkulator yang kurang canggih dia perlu kurungan yang sebelah bawah. Dia perlu kurungan yang sebelah bawah. So kita ada dekat sini, tekan sahaja calc. So kalau kamu tengok cikgu akan cek beberapa nilai bila cikgu calc. So cikgu akan cek daripada 0, 0.2, lepas tu 0.8, 0.9. Lepas tu cikgu akan cek pula, cikgu akan calc 1.4, 1.3, 1.2, 1.1. So boleh sama-sama calc dengan cikgu. So kalau cikgu buat kalau cikgu tak perasan, kamu nampak ke tak video yang cikgu tunjuk ni? Sekejap cikgu pin. Jelas. Nampak. Bila cikgu pakai kalkulator ni, kamu nampak sekarang cikgu pin cikgu punya gambar kan? Apa? Sekarang kamu nampak share ke nampak pin? Nampak share. Oh, nampak share. Okey, cikgu stop sekejap share. Nampak je dua-dua? Okey, siapa yang tengok kamera cikgu boleh tekan pin dekat cikgu punya gambar. So, bila kamu pin, nampaklah cikgu letak kat sini x bahagi dengan x tolak 1. So, bila cikgu tekan calc, cikgu dah ajar macam mana pakai benda ni, just ulangan saja cikgu tekan calc. So, bila cikgu tekan calc, ditanyalah x berapa kan? So, balik kepada whiteboard kita tadi. Masukkan daripada kosong dahulu. Lepas tu kita akan ikut yang lain-lain yang cikgu letak tadi. Hai, dunia tanpa sepadan ni, internet pun slow. Are you still with me? Yes. Sorry, internet cikgu slow, lupa nak beli booster. So dia macam little lagging. Okay, balik pada soalan kita tadi. So cikgu just tunjuk je dekat share sekarang. Bila cikgu calc kosong, dia akan jadi kosong. So, cikgu pakai warna biru sekarang. Bila cikgu calc 0.2, cikgu akan dapat negatif 0.25. Cikgu calc 0.8. So cikgu teruskan, kamu pun boleh teruskan sambil menyalin. Salin yang mana perlulah, sebab nanti kamu boleh tengok balik video, tak ada masalah. Cikgu dapat negatif 4. So bila calc 0.9, cikgu dapat nilai negatif yang sangat besar, negatif 9. So kamu tambah satu lagi, kalau kamu calc for example cikgu letak 0.99. So bila cikgu kira 0.99, cikgu akan dapat negatif 99. So nilai ni dia semakin menuju ke bawah. Nilai yang besar menuju ke bawah. So pada paksi Y, kalau kamu tengok graf, so nilai dia bergerak semakin kecil ke bawah. Dan kalau kamu masuk 0.99999 for example, cikgu letak 0.9999, dia akan dapat nilai yang sangat besar, iaitu negatif 9999. Okay.
perkara yang sama juga kalau kamu tengok daripada sebelah yang kanan sekarang, cikgu mula dengan 1.4, dapat 3.5. Cikgu count lagi 1.3, cikgu dapat 4.33. Count 1.2, nilainya semakin mengecil, nilainya semakin membesar. 1.1, dia akan dapat 11. Kalau cikgu test 1.001, okay, 1.001, cikgu akan dapat 1001. Nilai ni dah besar sangat. Nilai ni adalah nilai yang semakin dia membesar. So, apa yang berlaku kat sini, kalau kamu test nilai yang semakin dekat dengan 1, kalau kamu perasan sebenarnya, cikgu nak tunjuk, kalau kamu test nilai yang semakin menghampiri 1, semakin menghampiri 1, 1.0000001, kamu akan dapat nilai sejuta, macam-macam lah. Makin banyak kosong kamu letak, makin besar nilai ni. So, kedua-dua keadaan ni dalam matematik, ini kita panggil, okay, semakin cikgu menghampiri 1 nilai X cikgu, semakin cikgu menghampiri 1 daripada kiri, kita letak 1 negatif. Ni nampak ni, apa yang cikgu tulis ni, semakin kita menghampiri 1, nilai Y kita menjadi negatif yang sangat besar. So, semakin kita menghampiri 1 daripada sebelah kanan, yang second punya yang cikgu buat tu, yang second punya adalah yang 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, nilainya akan jadi positif dan sangat besar. So, case yang sebegini, kita kata dia, ini adalah negative infinity. Kamu dah pernah dengar sebenarnya. Ini adalah positive infinity. Perkataan ni mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang dengar tak perasan. Infinity adalah nombor yang sangat besar. So, kalau kamu cut 1, nilainya dah tak ada. So, tak percaya kau try, kamu cut 1, nilainya dah tak ada. Dia jadi math error. So, bila ada 1, ini jadi error. So, cikgu letak Y lah sebab saja je. Kalau kamu tengok dalam buku teks sekalipun, dia label fungsi tu fx, tapi dekat graf dia label Y. So, Y dengan fx ni sama. Y dengan fx tu adalah sama sahaja. So, cikgu kena buat Y sama dengan fx lah. Sebagai permulaan ni, kamu tak biasa lagi Y sama dengan fx. So, cikgu ulang apa yang cikgu sebut tadi. Apabila kita menghampiri 1 daripada kiri, dia jadi negatif infinity. Apabila kita menghampiri 1 daripada kanan, dia jadi positif infinity. Bila kita letak 1, dia jadi error. So, nilai 1 ni kita panggil dia asymptote. Cikgu tak ingat bahasa Melayu macam mana je dia, tapi bahasa Inggeris dia lebih kurang macam ni. Ni dah di luar silibus lah, tapi cikgu saja je nak beritahu kamu lah. Sekejap, cikgu tulis balik. ASYMPTOTE. So, cek balik, mungkin cikgu tersalah juga, mungkin ada dalam silibus sebenarnya, tapi dia tak beritahu asymptote lah. So, balik kepada kenapa cikgu cerita semua benda ni. So, setiap kali kamu tulis fungsi fx sama dengan sesuatu, okay, setiap kali kamu tulis fungsi, kamu kena fikir, ada tak nilai yang menyebabkan fungsi ni tak boleh kira. So, nombor 1 kita tengok sebelah bawah. Kalau sebelah bawah ada x, atau apa-apalah, kalau sebelah bawah ada x, kita kena tengok keseluruhan sebelah bawah tu dia tak boleh sama dengan kosong. Dalam kes ni, soalan yang fx sama x per x tolak 1 ni, x tolak 1 dia tak boleh kosong tau, sebab kita tidak boleh membahagi dengan nombor kosong. So, maksudnya x tak boleh 1, seperti yang kita bincangkan panjang tadi lagi lah. Jadi, apabila orang menulis fungsi, dia akan disusuli oleh satu simbol yang ni. Kalau ada lah, kalau ada tempatnya. So, ini kita panggil f tak tertakrif. So, kalau cikgu tanya, fungsi ini tertakrif bila? Fungsi ini dia tertakrif bila? Senang saja.
pada X yang tak sama dengan 1. Apa-apa saja nilai X tak sama dengan 1, dia akan tak tertakrif. So, bila, kejap, cikgu salah yang dekat atas ni, sorry. So, apabila X sama dengan 1, dia tak boleh takrif. Apabila X tak sama dengan 1, fungsi ini boleh dikira, boleh ditakrif. Itu maksud tidak tertakrif. Okey, cikgu bawa contoh satu lagi. Apabila kita bermain dengan punca kuasa. So, bila cikgu ambil fx sama dengan let's say punca kuasa x tolak 1. So, cikgu buat x lebih besar daripada 1 dan x tak boleh sama dengan semula. Dia akan tulis satu lagi, x lebih kecil daripada sesuatu. Maafkan cikgu, x yang lebih besar. So, kalau kamu tengok di sini, ini punca kuasa tau. So, kes yang kedua ni, bila kes punca kuasa, sebelah dalam mesti lebih besar atau sama dengan kosong. Sebab punca kuasa negatif tak boleh dikira. That's why bila orang tulis fx sama dengan punca kuasa sesuatu, dia akan ada tambahan dekat tepi ni. So next time kamu tengok fungsi, apabila di sebelah kanan dia ada benda yang ditulis, dia sedang menulis x tu boleh berapa je. So kalau x lebih kecil daripada 1, tak boleh pakai. Tak percaya try. Kalau cikgu ambil x sama dengan kosong contohnya. Kosong tolak 1. Kosong tolak 1 punca kuasa, jadi punca kuasa negatif 1. So ini tak boleh dikira. Jadi ada dua kes lah sekarang cikgu bincang. Satu kes yang pecahan, satu kes yang punca kuasa. So contoh yang ketiga. Baik, setakat ni blur ke okey? Okey. Okey. Blur. Blur. Okey, cikgu bagi fx sama dengan 2x per 2x tolak 3. Contoh macam tu. So, cikgu boleh tanya soalan yang pertama, cikgu boleh tanya apakah nilai x bila f ditakrif? So, cikgu sedang tanya kamu, apa nilai x yang boleh kita letak dalam fungsi tu? So, nak tahu nilai f apa yang boleh letak, senang je kita tengoklah dia pecahan ke ataupun dia punca kuasa ke. So, kalau dia pecahan, sebelah bawah tak boleh kosong. Tu kamu kena ingat. Jadinya, bila kita buat persamaan linear, dia seperti persamaan linear juga, kita akan dapat 2x tak boleh sama dengan 3 dan x tak boleh sama dengan 3 per 2. So, inilah syarat untuk f dapat ditakrif. So, cikgu boleh tanya soalan kedua, bila f tu ditakrif? Bila f tidak ditakrif? Siapa boleh jawab? X sama dengan 3 per 2. Iyalah. X sama dengan 3 per 2, f tidak dapat ditakrif. Sebab memang tak boleh pun. Tak percaya kau try ya? Boleh pakai calc. 2x bahagi dengan 2x tolak 3. So, cikgu pakai calc. 2x bahagi dengan x tolak 3. Cikgu calc je 3 per 2. Dia akan terus jadi math error. Kejap, cikgu salah kira ke? Dua x tolak 3, dia jadi math error. Kan? Ada soalan? Silakan. Lelong ada soalan? Silakan. Tak ada. Tak ada. Yang 40 orang lagi tu yang tak berbunyi tu. Cikgu nak check takut ada soalan dekat message.
Kalau siapa perasan ada soalan dekat mesej tapi sir tak perasan, just beritahu sir, takut tak perasan. Okey. Perkara seterusnya adalah jenis fungsi ni dah ada dua. Benda ni kita akan sebut lebih lagi pada hujung tahun ni ya. Hujung tahun ni kita akan masuk satu topik form 5 awal, maka cikgu akan sebut perkataan ni. Satu fungsi diskret, satu fungsi selanjar. Itu sebutan sahajalah. Dalam bahasa Inggeris, satu ni kita panggil discrete, satu lagi kita panggil continuous. So dalam bahasa Melayu, continuous tak ada takrifan. Continuous tak ada takrifan lah yang kamu pernah dengar. So ini adalah continuous function. Kalau kamu bahasa Inggeris senang sebenarnya. Continuous ni maksudnya berterusan. Macam fungsi ni lah. Dia berterusan je. So tu maksud selanjar. Discrete ni dia sebiji-sebiji. Macam ni. Dia sebiji-sebiji. Sebiji-sebiji discrete lah. So asal dia berterusan, kita panggil dia selanjar ataupun continuous. Baik. So cikgu tak nak tekan panjang benda ni, just nak cakap, nak beritahu yang tu sahaja. Okay. Next problem adalah triangle. So lambang triangle tu ia menunjukkan nilai mutlak. So kita panggil dia nilai mutlak. So nilai mutlak memberi maksud, so kita boleh tengok kalau kamu jumpa benda ni sahaja, so sama ada yang sebelah dalam ni positif ke negatif ke, dia akan jadi positif. Itu maksud nilai mutlak. Okay, so cikgu akan bincang fx 2x tolak 1 ni daripada negatif 1 sampai 2. Dengan panjang, cikgu tak akan pendekkan sebab nanti kamu akan banyak pakai rugi. So kita ada fx sama dengan modulus x tolak 2. So dia nak suruh kita lakar daripada 1 sampai 2. Sorry, negatif 1 sampai 2. So ini maksudnya apabila cikgu ada paksi, okay, cikgu ada paksi y dan juga paksi x. So paksi y ni kamu boleh label y sama dengan fx, senang macam itulah. So kita letak terus dia punya fungsi. So dekat sini adalah x. So sebenarnya disebabkan yang ni kamu dah belajar dulu dalam persamaan linear, x tolak 2 ni dia tergolong dalam kategori, siapa ingat lagi? Kategori apa? Siapa ingat ni bentuk ni? Ada orang ingat? Tak ada. Senyap. Senyap. So yang ni kena salin 2 kali. 2 kali. Yang pertama lambat. Alright. So ini tergolong dalam kategori mx tambah c. So untuk menyenangkan cerita, kalau tak ingat benda ni, senang sahaja. Kamu kira bila x kosong dapat y berapa. Kamu kira bila y kosong dapat x berapa. Dia akan menyenangkan cerita kamu. So fx tadi, kita akan tukar dia jadi y. So kamu letak je y dekat depan ni. Sebab kita nak lukis pada graf, kita selesa lagi dengan huruf y. Soalan, bila x kosong jadi kosong tolak 2. Jadi negatif 2. Bila y kosong, kena buat jalan kerja sikit lah. Bila y kosong dia jadi x tolak 2. So cikgu ada x sama dengan 2. Sebab 2 tolak 2 baru dapat kosong, dapatlah x 2. So dalam kes tu cikgu akan dapat 2 koordinat. Yang ni kita panggil pintasan apa? Yang bila x kosong kita panggil pintasan apa? Pintasan y. Pintasan y. Thank you. So bila x kosong y dapat negatif 2. Dan juga satu lagi bila y kosong x dapat 2. So sebenarnya kita akan dapat satu garisan yang straight line.
Inilah yang kita panggil persamaan garis lurus. Okey, so apa yang cikgu lukis itu adalah Y sama dengan X tolak 2. Bukan yang kita nak. Yang kita nak adalah nilai mutlak kepada X tolak 2. Maksudnya senang je, kamu tengok yang sebelah bawah. Yang sebelah bawah adalah daripada sini, ujung ni, sampailah ke situ. Sampailah ke titik biru yang cikgu buat tu. Kamu kena pantul dia ke atas. Kenapa cikgu pantulkan? Sebab fungsi mutlak ni dia mempositifkan semua benda. So yang negatif yang sebelah bawah ni, kamu akan pantul pergi ke atas. So titik 2 akan pergi dekat 2. So dia akan pantul straight pergi atas macam tu. So jadinya yang cikgu highlight inilah daripada sini sampailah 2, sampailah atas yang sebelah kanan ni, kesemua tu adalah modulus kepada X tolak 2 ataupun fungsi mutlak kepada X tolak 2. So yang sebelah bawah ni adalah yang original garis lurus, cikgu padam putus-putus. Buat macam tu. So itulah graf keseluruhan kepada nilai mutlak ataupun tiang gol kepada X tolak 2. So cikgu lukis balik dekat sebelah kanan, takut tak jelas. So kita dapat tadi, dia akan jadi lebih kurang macam ni. So sini 2, sini 2, inilah modulus X tolak 2. Tapi hati-hati dengan soalan. Soalan dia nak kamu lukis daripada X negatif 1 sampai X sama dengan 2 sahaja. So kalau kita tengok soalan, balik kepada soalan, cikgu kena scroll balik. Dia nak kamu lukis daripada X sama dengan negatif 1 sampailah X sama dengan 2. Ini. Jadinya graf yang cikgu lukis tadi, dia sudah melebihi tau. So X sama dengan 2 adalah yang label cikgu buat dekat sini ni. Ni X sama dengan 2. So yang sebelah belakang ni cikgu tak boleh lukis ni. Sebab dia dah terkeluar daripada apa yang soalan kehendaki. So sebelah belakang pula dia mesti bermula daripada X sama dengan negatif 1. So cikgu kena cari di mana X sama dengan negatif 1. Cikgu kena kira berapa nilainya. So cikgu kena kira berapa nilainya. So nak kira senang sahaja. Kita ada fx sama dengan x tolak 1 tadi. So kita letak sahaja x sama dengan negatif 1 tolak 1. Cikgu akan dapat nilai mutlak kepada negatif 2. So ini adalah 2. So cikgu dah beritahu tadi, nilai mutlak adalah benda yang mempositifkan semua benda yang berada di dalam. So cikgu akan dapat 2. Soalan setakat ni. Silakan. Sir, Ya. kalau dia positif, dia kekal positif kan? Yes. Kalau dia positif, dia kekal positif. Kalau negatif, dia akan positifkan. Cikgu pergi contoh advance sikit, tapi tak memerlukan banyak plot. Let's say cikgu ada fungsi kuadratik. Kamu pernah tengok bentuk ni tahun lepas, mungkin kamu tak banyak berdiskusi tentang bentuk ni. So sekarang kamu tengah belajar benda ni dekat matematik moden. So dia akan tally lah sebenarnya bila habis je fungsi kuadratik, fungsi bab matematik tambahan, kita akan pergi kepada matematik moden punya. Kalau perlulah, kalau tak perlu tak payahlah. Cikgu ingat tak banyak kot. So kalau kita tengok yang ni, cikgu boleh letak modulus. So, sorry, cikgu buang dulu modulus tu.
Katakan cikgu buat fx tu lebih kurang macam ni. Okey, cikgu pun kata lakarkan modulus kepada fx. Itu je. So kamu jangan pening kepala. Modulus dia mengambil benda yang negatif, bawa jadi positif. So benda yang negatif bermula daripada sini, 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 sini. Ni semua ni adalah nilai F yang negatif. Senang je nak tengok ni. F kan negatif tu kat situ. Sebab sini negatif, negatif. So semua yang bawah ni negatif. So dia akan mempositifkan. So kalau negatif 1 jadi 1. Kalau negatif 2 jadi 2. Lambat laun dia akan berpantul balik jadi macam tu. So cikgu buatlah dekat sebelah sebab dia suruh lakarkan. Janganlah lukis pada soalan yang diberi. So kita lukis pada tempat yang baru. So dia akan jadi lebih kurang macam inilah. String, macam tu lebih kurang. Allah buruknya. Lebih kurang lah. So ini jawapan kepada modulus kepada fx. Ada orang sebut modulus, ini bahasa Inggeris sebenarnya, modulus kepada f. Ada orang sebut fungsi mutlak kepada f. Sama sahaja. Ada orang suka guna simbol matematik. Dia buat macam ni. So ada 3 versi sama ada pakai bahasa Inggeris atau pakai bahasa Melayu atau pakai simbol triangle. Ada 3 cara nak tulis dia. Okey, kita rehat 2 minit sambil siapa ada soalan boleh tanya. Sir, Ya. boleh tak saya nak keluar bateri dah nak mati? Bateri nak mati pula. Kenapa tak charge awal-awal? Tak perasan, ni banyak lagi. Tak boleh nak sambung terus ke bateri kau? Apa, dah penuh dah. Dah penuh plug tak boleh nak sambung dah? Kena charge kat luar. Kat luar bising. Eleh. Pergi je luar tu. Tak apa duduk kat luar. Sekejap adik kacau tak boleh nak fokus pula. Cikgu baru nak masuk yang payah ni. Okay, anyhow, tak apa. Video still akan ada. So, kamu tak payah risaulah. Cikgu record video ni. So, kalau saya tak record tadi. Matilah kalau tak record. Record. Ada. Tak apa. Siapa yang ada kekangan nak buat macam mana, cikgu tak boleh nak terlalu tegas sebab kamu menggunakan peranti dan sebagainya. Kalau ada kekangan, tengok video selepas ini. Senyap nak dengar suara sikit. Say hi. Hi. Hai. Hai. Oh, ramai. 48 orang ni saja yang berani buka muka. Yang lain tak nak buka. Kecil tak nampak muka korang. Baik. Apa yang cikgu nak bincang sekarang adalah yang paling orang tak faham sampai bila-bila. So, kalau cikgu pergi kepada soalan-soalan bawah ni, dia tak ada makna tak kau buat sebab satu perkataan ni dia menyebabkan kamu lost berkali-kali dalam pelbagai topik. So, kita rehat seminit lagi, baru cikgu sambung. Minum air kosong the best. Okey. Cikgu masuk kepada yang paling tidak difahami oleh pelajar dalam fungsi, dalam kuadratik dan juga dalam beberapa topik lain nanti, iaitu perkataan julat. Dalam bahasa Melayu kita panggil range. Cikgu tak sebut lagi hari tu. Cikgu tak sebut lagi hari tu. So sekarang baru cikgu nak sebut.
Senang saja, kalau dalam fungsi ya, julat ni adalah semua yang dalam image. Itu je. Itu sahaja, maksudnya semua image. Contohnya soalan ni. So soalan ni dia tengok daripada negatif 2 sampai 4. So cikgu tak nak tanya sebab benda ni semua orang patut dah tahu. X adalah domain ataupun objek. So kalau kita just nak tengok je daripada kesemua objek ini, apa dia punya image semuanya, dia susah sikit. Tapi kalau kita lukis, dia senang nak tengok. So cikgu akan lukis sekali lagi fx sama dengan 2x tolak 5. So masuk kepada short pula. Tadi dah bincang secara panjang. So pintasan x dia berlaku bila y kosong. Bila y kosong dapat x 5/2. 5/2 adalah 2.5. Tebal sangat garisan cikgu ni. Kita nipiskan sikit. So 52 adalah 2.5. Pintasan y berlaku apabila dia x kosong, iaitu bila x negatif 5. So lebih kurang dekat sini. So garisan cikgu adalah buruknya lukisan cikgu. Cikgu buat balik tak cantik ni, tak faham. Nanti kamu tak faham. Semua image. So cikgu buat balik Tengok paling rendah dia suruh lukis adalah negatif 2, paling tinggi dia suruh lukis adalah 4. Tapi permulaan cikgu untuk lukis yang ni, cikgu tengok dulu dia punya pintasan y. Senang saja, pintasan y dia negatif 5. Tengok yang belakang itu adalah pintasan y. Berlaku bila x kosong lah. Pintasan x 2.5 kita dah bincang tadi. So garisannya dia akan jadi lebih kurang macam tu. So yang sebelah bawah ni cikgu tak nak lukis sebab dia akan pantul balik ke atas. Kan kita ada fungsi modulus kan. Jadinya cikgu nak kena kira yang hujung sekali bila dia 2 dapat berapa, negatif 2 dapat berapa. Ni satu benda yang cikgu kena kira. Dan bila dia 4 pun cikgu kena kira dia dapat berapa. Sebab itu yang paling hujung kita. So 4, cikgu nak kira berapa ni. So mengira dengan manual saja je, perlahan-lahan saja nak tunjuk kamu macam mana nak kira dia. So bila x sama dengan negatif 2, cikgu akan dapat fx sama dengan 2 kali dengan negatif 2 tolak 5 dalam fungsi mutlak. So cikgu dapat negatif 4 tolak 5, dapatlah negatif 9 dan ini adalah 9. So nilai cikgu sebelah atas ni 9. So bila dia 4 pula, dia akan jadi 2 kali 4 tolak 5. Kita akan dapat 8 tolak 5 dapat 3. So modulus kepada 3 adalah 3 juga. So yang ni kita akan dapat 3. Okay. So itu kita punya graf Sebab tak cantik lah cikgu punya lukisan ni disebabkan 9 dengan 3 tu terlalu dekat. So cikgu akan adjust sikit. Sebab 3 sepatutnya lagi bawah jauh compare dengan 9. So cikgu akan rendahkan cikgu punya garisan ni supaya dia nampak lagi logik lah. So daripada sini cikgu buat bawah sikit. So kamu tengok ini, yang pintasan y dia asal negatif 5. So bila dia pergi atas dia jadi 5. So sini sudah 5. Jadinya 3 berada bawah lagi. Hayya. So padam lagi. So cikgu buat 3. Barulah betul lukisan cikgu ni. Okey macam tu. So nak melukis pun agak-agak juga. So 5 ni datang daripada bawah sebab kita pantul tadi. Baik. Itulah lakaran kita daripada x sama dengan negatif 2
sampai X sama dengan 4. Kita kena tengok banyak benda jugalah, pitasa Y, pitasa X. Lepas tu kita pantul, baru kita tengok nilai-nilai yang hujung. Nilai-nilai yang hujung berdasarkan domain X yang diberi. Okey, sekarang cikgu buat besar-besar ni julat. Julat adalah nilai semua image. Semua image. Image berlaku pada paksi Y, pada paksi F. So kalau kita tengok graf dekat atas, cikgu besarkan biar kamu nampak betul-betul. So graf kita adalah, kalau kamu tengok paksi F kita, cikgu pakai highlighter biar kamu boleh nampak jelas sikit. Tukar color, let's take yellow. Okay. Ini paksi Y kita. So kamu tengok daripada sini sampai ke sini sahaja. So apa yang cikgu highlight tu adalah semua nilai-nilai F yang kita lukis. So dekat bawah sekarang, kalau kamu tengok, dekat bawah sekarang ni, yang cikgu highlight sekarang, dekat bawah ni tak ada graf tau. So dekat situ tidak ada langsung paksi Y yang dilukis. Jadinya nilai-nilai Y yang ada, ataupun nilai-nilai image yang ada, paling rendah adalah 0. Paling tinggi adalah 9. So julat kita, kalau nak tengok julat, kita tengok daripada graf paling tinggi dengan paling rendah, itu sahaja. Maknanya dari 0 sampai 9. So itulah julat cikgu. So kalau nak tulis pakai ayat, dia jadi tak cantik lah sebab kita ada simbol. So kalau nak tulis sebenarnya julat kita adalah semua nilai Y dari 0 sampai 9. Inilah sebenarnya julat kita. So dalam bahasa matematik, sebab Y kita adalah F, dan nak cakap benda dari 0 sampai 9, kita guna ketaksamaan. So tu cara kita menulis julat yang selanjar, yang berterusan. Banyak sangat kakung bebel ni, faham ke korang ni? Faham tak? Okay. Julat adalah semua image. Nak tengok semua image, kita kena tengok daripada nilai Y yang paling bawah sampailah nilai Y yang paling atas. Itu sahaja. Baik. Habis dah konsep-konsep baru yang cikgu nak terangkan hari ni. Yang tinggalnya kita bincang beberapa soalan sahajalah. Okay, kita tengok ini latih diri 1.3. Cikgu ambil beberapa soalan dan selebihnya akan jadi kerja rumah kamu lah. So ini kerja rumah pertama kamu, nombor 1 sampai nombor 5. So cikgu buat beberapa soalan. Nombor 1, kita dah bincang hari itu, cikgu akan tinggalkan. Baik. Katakan cikgu ambil nombor 3, sebab nombor 3 kita baru sahaja bincang. So kita akan buat nombor 3 dahululah. Senangnya, ya Allah. So jangan payahkan benda yang senang. Nombor 3A. Dia nak F negatif 2. Letak je lah negatif 2. 4 kali negatif 2 tolak 3. Dapatlah negatif 8 tolak 3. Ataupun negatif 11. Dapatlah 11. Settle. Untuk F kepada negatif 2. F kepada negatif setengah. Macam biasa kamu boleh kira. Baik, C. Saya kira B. Nilai-nilai X dengan keadaan Fx sama dengan 1. Okey, yang ni keliru sedikit. Keliru sedikit. So, soalan kata Fx sama dengan 1. Kita ada Fx sama dengan modulus 4x tolak 3. Ini yang kita ada. Tiba-tiba dia kata Fx sama dengan 1. Maksudnya kita ada modulus 4x tolak 3 lah yang akan sama dengan 1. Sebab dia kata Fx sama dengan 1. So kamu kena ingat.
kita dah bincang tadi. Modulus, kalau sebelah dalam positif pun dia jadi positif, sebelah dalam negatif pun dia jadi positif. Maksudnya, sebelah dalam ni ada dua choice. Sama ada dia 1 ataupun dia negatif 1. So, kamu kena betul-betul jelas maksud modulus. Jadinya, kita ada 4x tolak 3 sama dengan 1 boleh. 4x tolak 3 sama dengan negatif 1 pun boleh. So, kita kena kira lah. So, bila 4x tolak 3 sama dengan 1, cikgu akan dapat 4x sama dengan 4 dan x sama dengan 1. Kalau 4x tolak 3 sama dengan negatif 1, cikgu akan dapat 4x sama dengan negatif 1 tambah 3, iaitu positif 2, dan kita dapat x sama dengan 1/2. 2/4. 2/4 adalah 1/2. Baik, so habis nilai-nilai x. So soalan tu tanya pun ayat dia kata nilai-nilai x. So kata kunci tu dah diberi. So bila dah diberi, kamu kena fahamlah dia tak ada 1, dia ada lebih dari 1. Okey, soalan C. Domain bagi fx lebih kecil pada 1. Alright, kita tengok. Sekarang kita ada fx sama dengan modulus 4x tolak 3. Soalan tanya domain. Domain bukan y. Domain memberi maksud x. So domain bila f lebih kecil daripada 1. Maksudnya dia tanya x dia berapa bila f tu lagi kecil daripada 1. Tu maksud dia. So ada beberapa cara lah. Kalau cikgu lukis graf boleh. Sebab benci betul ada orang call cikgu. Hello, kamu masih ada di situ ke? Ada? Ada. Betul lah. Tapi nak macam mana dia kerja kan? Okay, duduk diam-diam. Okay, baik. So, cara yang paling mudah adalah cikgu lukis. Seperti biasalah. Alah, letih cikgu nak lukis. Tak, tengok belakang negatif 3. Lepas tu, bila negatif 3, nak tengok yang x senang saja. Buat je kosong. Dapatlah 3/4. So, apa yang cikgu buat sekarang pintasan x berlaku apabila y kosong. So, dapatlah 3/4 kat sini. Tapi jadinya graf cikgu dia akan jadi macam itulah. So, cikgu saja lakar je ni. Sekarang dia nak bila f lebih kecil pada 1. So, f lebih kecil pada 1 maksudnya ada satu nilai f yang dekat sini. Ni. 1 dekat situ. So, bila f sama dengan 1, so kita kena tengok bila f sama dengan 1, berapa nilai x dia. Macam tu. So, kalau f lebih kecil pada 1, kamu tengok sebenarnya dia tak banyak. F lebih kecil pada 1, cikgu boleh label F1, F0.9 ni sini. Ni hanya cikgu buat label merah ni. Semua tu adalah F lebih kecil pada 1. So, domain dia tak banyak. Iaitu yang ni, tengok yang ni, yang ni, yang ni, yang ni, yang ni. So, semua yang ni sampai 3 ni. Ni sampai 3/4. Tu adalah domain dia. Domain adalah nilai-nilai X. So, daripada
nilai X yang kita tak kira sampailah 3/4. Lupa lah sampai 3/4 pula. Ada lagi lah, sebelah sini pun ada ni. So ini pun domain dia. Ni domain dia ni. Ni. So domain merujuk kepada paksi X tau. So semua F di bawah 1. So bila cikgu buat line, kamu tengok semua yang ke bawah. Tak jelas kamu ni, tak faham ni. Kan tak faham kan? Sir, yang dari F sampai 1 tak faham. Cikgu ulang balik. Okay. Kita punya graf macam ni. Di sini tadi negatif 3 jadi 3. So sini 3. Sini 3/4. So di sini X, di sini adalah F. Soalan tanya, kalau F lebih kecil pada 1. F lebih kecil pada 1 maksudnya F1 dekat sini. So semua yang di bawah 1 ni, ni. Semua yang di bawah 1 ni merujuk kepada F lebih kecil pada 1. So F lebih kecil pada 1, starting dia adalah dekat sini. Ni starting dia. Yang warna purple ni. Ni. Ini adalah domain yang paling kecil. X yang paling kecil bila F lebih kecil pada 1. Kalau kamu tengok sini, ni satu lagi. Ni satu lagi. Sini. Ini adalah X yang paling besar. Setuju tak? So, semua yang titik warna hijau yang cikgu sedang tanda sekarang, cikgu tanda, yang ni. Semua ni merujuk kepada keadaan di mana F lebih kecil dari 1. So nak tengok domain, kita tengok ke bawah. Nak tengok image atau nak tengok julat, kita tengok ke paksi Y. Nak tengok domain, kita tengok macam ni. Nak tengok julat, kita tengok macam ni. So sekarang cikgu nak kena cari berapa nilai X tu. Senang sahaja sebenarnya. Ambil sahaja modulus berapa fungsi dia tadi? Fungsi dia adalah 4x tolak 3. Fx sama dengan 4x tolak 3. So orang yang betul-betul skema, dia memang tak faham soalan pun, dia tengok je F lebih kecil pada 1, dia terus ambil modulus 4x tolak 3 lebih kecil pada 1. Dia buat macam tu je. Dia tak faham apa pun yang berlaku. Dia just salin soalan je. Dah soalan kata lebih kecil pada 1, saya salinlah lebih kecil pada 1, cikgu. Lepas tu, kamu kena selesaikan benda ni. Ni orang yang tak faham langsung daripada graf. Dia just ambil je F lebih kecil pada 1. Maksudnya, 4x tolak 3 lebih kecil pada 1 boleh. Ataupun negatif kepada 4x tolak 3 lebih kecil pada 1 pun boleh. Ingat, modulus ada dua makna. Ada dua makna. Satu yang dalam dia positif, satu yang dalam dia negatif. So hati-hati cikgu guna kurungan sekarang. Cikgu guna kurungan. So kalau cikgu selesaikan yang sebelah atas, cikgu akan dapat 4x lebih kecil daripada 4, x lebih kecil pada 1. Kalau cikgu selesaikan yang bawah, dia jadi lain sikit, bahaya sikit. Sebab bila cikgu kembang kurungan, dia akan jadi negatif 4x tambah 3 lebih kecil pada 1. Negatif 4x lebih kecil daripada 1 tolak 3. So cikgu akan dapat negatif 4x lebih kecil daripada negatif 2. Dan hati-hati kat sini, ketaksamaan kamu dah belajar menengah rendah. Bila negatif, apa yang akan berlaku? Songsang simbol. Songsang simbol. Dia akan jadi negatif 2 bagi negatif 4. Simbol bertukar. So dapatlah lebih besar daripada 1/2. Maknanya sebenarnya kita dah jumpa 1/2 dengan 1 ni sebenarnya adalah yang tadi. Yang cikgu jelaskan daripada graf tadi. Ni. Inilah nilai 1/2. Dan inilah nilai 1. So dua tempat ni lah
di mana berlaku keadaan F lebih kecil pada 1. Jadi bila F lebih kecil pada 1, kita punya domain letihlah cikgu punya ni. So bila F lebih kecil pada 1, cikgu punya domain adalah di antara 1/2 dengan 1. Itu je jawapan dia. I am sorry this explanation you mungkin nampak panjang tau, tapi sebenarnya cikgu cuba explain sepanjang yang minimum. Kenapa berlaku begitu? Ada jenis orang yang dia buat daripada jalan kerja sahaja, ada orang dia faham bila tengok graf. So jadi cikgu kena buka dua-dua. Yang bawah ni orang yang kira terus. Yang atas ni orang yang suka tengok daripada graf. So nak jadi maestro kena pandai dua-dua lah. Semua dah macam mesti timbul burung atas kepala kamu kan? Hello, ada orang tak ada ni, kesian lah cakap seorang tak nak jawab budak ni. Dia ada. Ada. Mesti ada. Aku jumpa korang depan kelas nanti aku sekeh kepala seorang-seorang. Okay, so cikgu tak nak jawab ya. 3D, itu jalan kerja untuk jalan kerja kamu kena buat nanti. Baik, so homework cikgu adalah yang cikgu kata salin 2 kali tadi, salin 2 kali sebab kamu tak respon. Dan semua jalan latihan 1.3 adalah homework kamu. Kalau tak dapat buat, kita bincang personal terus sebelum hari Jumaat. Jangan tunggu hari Jumaat baru nak tanya. Hari Jumaat cikgu nak masuk fungsi gubahan. Bolehlah. Taklah susah sangat. Dah habis dah explain. Yang lepas ni yang tinggalnya banyak calculation dalam kerja. So tak sekritikal yang hari ni lah. Hari ni kritikal. Fungsi mutlak dengan julat di kritikal sikit. So harap kamu boleh cuba untuk buat latihan 1.3. Ada problem je terus PM. So okay, cikgu nak ambil kehadiran sekejap. Senang tanya terus. 4 Naim dulu Azwa ada? Ada sir. Ada. Alia ada? Ada sir. Ainul Balkis ada? Ada sir. Damia ada? Nabila yang mana sir? Damia Ulfa? Ada. Ada. Fatihah Zahira? Ada. Ada. Ashikin Ramli? Ada sir. Ada. Sadatul Zulaikha? Ada sir. Ada. Ramai ada ni. Uzma? Fatinur Uzma? Senyap? Tak ada. Cukuplah, masa dah tamat. Nantilah cikgu ambil kehadiran. So, macam biasa snack nota, cikgu bagi sampai esok untuk nota hari ni ya. Okey, kalau cikgu teruskan ambil kehadiran masa kamu dah lepas 12 suku. So, cikgu janji sampai 12 suku sahaja. Yang lain-lain cikgu update dekat grup apa-apa. Terima kasih untuk hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.